Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat petang. Salam sejahtera adakah? Okey. Kita malam ni kita akan sembang-sembang sikit. Kita akan bincang faham tentang transistor. Cikgu cuba bawa topik transistor dalam sudut pandang yang berbeza daripada yang biasanya awak belajar lah, supaya kita nak suruh kita boleh faham dulu, tak nak hafal banyak, tapi kita faham macam mana fungsi dia, supaya nanti bila soalan tu berubah ataupun soalan tu kebat, kita dapat jawab jugalah. Soalan tu masih lagi kita dapat jawab, ya. Okey, sebelum tu boleh dengar ke suara cikgu? Kita nak mula dalam 1-2 minit lagi. Boleh dengar ke suara cikgu? Assalamualaikum. Okey, Zawani. Boleh. Okey, terima kasih. Boleh. Okey. Boleh ya, kita mula ya. Okey, untuk prasyarat, okey, bagus, terima kasih Arsyad. Okey, untuk prasyarat kita nak faham transistor tu, cikgu buat ni contoh dulu. Boleh cikgu mula ya. Okey, kalau lah cikgu kata cikgu ada satu lita. Cikgu buat lita dia bentuk macam ni. Okey. Lita dia bentuk macam ni, cikgu ada dua perintah. Ini prasyarat untuk faham transistor dulu. Dua perintah. Katalah perintah satu, ini lita apa? Lita bersiri kan? Lita bersiri. Lita sesiri boleh panggil, bersiri pun boleh panggil. Kerana apa lita bersiri? Sebab daripada sumber ini, ini ialah sumber. Dalam kes ni kita pakai sel kering, dia hanya ada satu laluan untuk kembali pada sumber. Tu kita panggil sebagai lita siri. Only one path. Okey, so bila cikgu kata contoh, sini R1. R1 cikgu ialah 2 ohm. R2 cikgu guna 4 ohm. Boleh? Dan voltan total cikgu, V total dekat sini adalah 12 volt cikgu kata. Contoh. Okey, boleh ya? Sambil-sambil kita tunggu lagi kawan-kawan. Sambil-sambil tu kita kena kuasai yang ini dulu. Lita bersiri. Okey, kalau V total, kalau cikgu tanya berapa I total dia? I total yang kat sini, berapa I jumlah dia? So, kita apply rumus V sama dengan IR kan? Kan? V sama dengan IR. Cikgu guna dakwah lain. Okey, V sama dengan IR. So, V cikgu berapa? V cikgu 12. I cikgu berapa nak cari? R cikgu berapa? Bila lita siri macam ni, R kita tambah ke? 2 tambah 4 adalah 6. So, I cikgu dapat I total sama dengan 12 bahagi 6, 2 ampere. Balik, 2 ampere. I total ni 2 ampere. So, kalau cikgu tanya, berapa nilai V1? Cikgu nak tahu V1 kat sini, berapa nilai? Lepas tu cikgu nak tahu berapa nilai V2 kat sini. So, macam mana kita buat? V1 sama dengan IR juga. Okey, kalau V1, I1, R1. Hukum Ohm kan? Kalau ni V total, I total, R efektif. Kalau V1, I1, R1. V5, I5, R5. V7, I7, R7. Macam tu. Okey, boleh. Okey, so V1, I1, R1. I1 cikgu berapa? I1 sama dengan I total. Sebab apa I1 sama dengan I total? Sebab lita siri. Lita siri ni dia ada satu laluan. Kadang-kadang kita kena fikir logik juga. Untuk kita ingat ni kita kena fikir logik juga. I1 sama dengan I total. I total dah memang satu je laluan. Memanglah I dia kat mana-mana pun sama. Nak pergi mana lagi I dia? Sebab memang tu jalan dia ada satu je. So I total 2, maka I1 pun 2. R1 berapa? R1 2. So cikgu akan dapat 4 volt. V1 4 volt. Okey, kalau cikgu nak kira V2. V2 sama juga I2, R2. Kalau V2 je, I2, R2. V5, I5, R5. Lepas tu carilah I2 tu kat mana? Macam tu. Okey, V2. I2 kat mana sini? So, I2 sama juga dengan I total, 2. R2 berapa? R2 4. So, 2 darab 4 dapat apa? 8 tu. Boleh. Ini cara yang pertama lah. Cari dapat dulu I total. Dapat V1, dapat V2. Boleh. Cuma cikgu nak highlight apa kat sini. Tengok. Kalau rintangan dia kecil. 2 volt ni kecil lah berbanding 4 volt ni. Dia akan dapat V dia pun kecil juga. Berbanding dengan V2.
Kalau cikgu buat R dia besar, V dia pun akan jadi besar juga. Ingat ya, nanti nak guna transistor. V R kecil, V dia akan jadi kecil. Kan? Kalau dalam takrif V pun samalah. V itu ialah kerja yang dilakukan. Bila rintangan dia tinggi, banyaklah kerja dia. Kan kerja yang dilakukan, ingat lagi beza keupayaan, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge daripada satu titik ke satu titik merentasi beban dalam lintah. Kan? Okey. So, apa cikgu nak sebut? Kalau R dia besar, maka V dia besar. R dia kecil, V dia kecil. Okey. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk cari juga benda ni, untuk cari juga V ni, kita boleh guna rumus pembahagi voltan. Tengok cikgu tulis pembahagi voltan macam mana. Okey, kalau cikgu nak cari V1, maka cikgu ambil perintang dia, perintang R1 lah, perintang V1 ni. Bahagi dengan jumlah perintang. Ada 2, R1 tambah R2, darab dengan V total, V sebenar berapa. Contoh, nak cari V1, R1 berapa? R1 2. Bahagi dengan tambah 2 ni dapat 6. Darab dengan V total. V total ialah 12. 12. So, ni 1, ni 2, 2 darab 2 sama dengan 4 volt. Tengok sama dia. Boleh juga guna cara kedua. Nama kaedah kedua ni ialah pembahagi voltan. Boleh. Ni ulang kaji, tapi apa cikgu nak sebut? Sebelum ataupun rintangan kecil, voltan dia akan jadi kecil. Rintangan besar, voltan dia akan jadi besar. Untuk kita sesiri macam. Boleh. Ada soalan setakat tu? Okey. Ada soalan sambung. Kita pun nak tengok transistor. Kita nak tengok transistor. Okey, kita nak tengok transistor. Okey, seterusnya. Tengok transistor. Transistor ni apa? Transistor ni ialah kita pilih nanti dia pilih. Padam. Dapat. Okey, transistor ni apa? Transistor ialah satu komponen elektronik, betul? Yang ada 3 kaki. Ingat lagi, yang ada 3 terminal. Yang kita namakan sebagai terminal dia kita namakan sebagai okey ni dia, transistor. Okey, ini dia transistor. Transistor ni ialah satu kita kata komponen elektronik yang ada 3 komponen. Kalau ditanya takrif transistor ni ialah satu komponen elektronik yang ada 3 terminal dikenali sebagai pengumpul, tapak dengan pemancar. Macam tu pun dah cukup. Boleh apa tu transistor? Okey, sebenarnya transistor ni binaan dia dulu sikit. Binaan dia terdiri daripada 3 layer macam ni lah. Dia ada N, P, N. Maksudnya sini semikonduktor jenis N, sini semikonduktor jenis P, dan sini semikonduktor jenis N balik. Bila gabung macam ni dia akan jadi transistor NPN lah. Boleh. Ada satu lagi boleh gabung juga PNP, 2 jenis gabungan tu je lah boleh sebab dia ada 3 je. Ni yang ini P, N, P. Jadi macam ni. Okey, simbol dia, bentuk dia dalam bentuk fizikal dia lebih kurang, bukan lebih kurang, memang sama. Simbol dia, apa beza dekat simbol? Dekat simbol beza dia anak panah ni. Okey, beza dia anak panah ni. Oh, anak panah ni kat sini keluar, kat sini keluar, oh salah ni. PNP anak panah dia ke atas sekejap. Ya, padam dulu. PNP anak panah dia ke atas sekejap. Boleh. So, sini NPN, sini PNP. Boleh? Beza dia. Okey. Apa beza anak panah sebenar? Anak panah tu untuk apa? Anak panah itu untuk menunjukkan pengaliran arus. Untuk menunjukkan pengaliran arus. Arus mengalir, kalau dalam kes ni daripada kolektor kepada emitter lah. Kalau daripada PNP, maka kolektor kepada emitter. Boleh. Cuma dia, kolektor memang akan ke emitter, tengok arah anak panah dia lah. Boleh kan? Okey. Oh, sini diterbalikkan gambar. Okey, E. Betul lah gambar dia tadi. E dia adalah daripada situ.
Okey, settle yang tu. Ada soalan? Ada soalan? Tu pun penting, cuma kurang penting. Apa yang penting lagi? Tengok apa yang penting lagi. Hari ni ialah macam mana kita nak guna. Biasa orang guna macam mana? Biasanya dia hafal. Itu masalah dia. Itu cikgu tak nak. Itu biasa dia hafal. Kalau dia hafal, yang biasa dia hafal tadi, menyebabkan apa? Menyebabkan nanti kalau soalan tu berubah, dia akan jadi berubah. So, hafalan dia tu menyebabkan problem juga dia dalam periksa. Okey, tengok macam mana kita buat. So, mula-mula kena tahu, transistor ni akan sentiasa off. So, dia ada dua litar. Yang betul ya, dia ada dua litar. Litar yang pertama kita akan sambung sini. Sambung sini biasa sambung bulb, lepas tu sambung kepada bateri lah. Barulah transistor betul boleh function. Litar yang pertama ni kita namakan sebagai litar pengumpul. Tak tahu nama pun tak apa. Tapi litar yang pertama ni litar pengumpul nama. Boleh? Okey. Kalaulah sambungan litar yang macam ini saja menyebabkan arus akan mengalir daripada sini. Ini positif. Kalau ada apa-apa soalan boleh cek cikgu ya. Sekejap, dia nampak ke cek? Cikgu buka kolom cek dulu. Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh cek cikgu supaya cikgu boleh jawab terus. Cikgu tak nak lagi ada nanti keliru lah tentang benda ni, keliru. Tak nak. Kita nak bagi settle malam ni. Barulah lepas ni kita boleh fokus pada tajuk-tajuk lain. Boleh. So, arus akan mengalir kat sini lah. Okey, arus mengalir kat sini sampai sini cuma bila melalui transistor. Cikgu sebut tadi transistor ni always off. Sentiasa off. Dalam kes lain, lebih kurang gambar dia akan jadi macam ni lah. Gambar dia akan jadi, bulb kat sini dia akan jadi off macam ni. Transistor tu off macam tu. Jadi, bulb ni tak akan menyala. Bulb tu tak akan menyala. Okey, bila transistor ni akan on? Ni, point yang pertama. Bila transistor ni akan on? Boleh tulis ya kalau ni. Transistor ni akan on bila ada IB. Bila IB flow. IB mengalir. Okey, berapa banyak IB sabar dulu. Tapi at least tahu ada IB yang mencukupi, dia akan mengalir. Dia akan on. So, pertama, macam mana nak bagi ada IB ni? Paling basic dia. Macam mana nak bagi ada IB? Saya rasa, macam mana nak bagi ada IB ni? Sambung dengan apa? Sambung dengan bateri? Kan? Sambung dengan bateri adalah IB. Boleh. So, kalau IB flow, maka transistor ni akan on. Maka, bulb ni pun akan on. Pernah tengok litar apa? Boleh. Litar ini kita panggil sebagai litar amplifier arus. Amplifier arus ataupun penguat. Litar penguat arus. Boleh. Litar amplifier arus. So, kalau litar amplifier arus, satu kita kena perasan ini ada bateri kat sini. Kalau ada bateri, IB flow. Bila IB flow, transistor ni on. Bila transistor ni on, macam gambar kat bawah cikgu, transistor dah on, bulb ni akan menyala. Boleh. Kat sini nama dia IB. IB flow. Arus arus tapak. B tu base base tu tapak. C ni collector, pengumpul. Ini emitter, pemancar, pengeluar pemboleh, pemancar pemboleh. Boleh faham? So barulah arus. Tadi dia kata ada tak arus ini? Ada arus, cuma dia tak boleh mengalir lah sebab sini open. Transistor ni off. Transistor hanya boleh on bila IB flow. So yang pertama ialah litar amplifier arus. Mudah nak faham? Kan? Litar amplifier arus. So litar amplifier arus kalau perasan, kalau sini ada bateri, ke atas ni tak ada litar pun tak kisah. Sebab IB dah cukup lah flow. Okey, daripada litar amplifier arus, apa yang kita kena tahu? Satu, bila amplifier ni penguat arus. Nak kuatkan arus. Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau tadi arus mengalir kat sini tadi, dia akan jadi arus yang sama. Betul? Kan? Sini IC. Tengok ya, saya tulis. Saya guna daun merah. Sini IC. Sini IE. Sepatutnya IE dengan IC ni samalah. Kan? Kalau tak ada transistor ni sebab dia litar siri je. Tapi sebab ada transistor, dia ada input lagi IB. So kita boleh kata IE yang kat bawah ni adalah IC tambah IB. So dia akan jadi besar lah. IE tu yang kita panggil amplifier arus tu.
IE itu besar. Besar mana? Tambah dengan IB lah. Tambah je dengan IB. So, IE sama dengan IC tambah IB. Ini satu. Untuk lihat amplifier arus. Boleh, logik pun nampak logik. Kan, IE, IC tambah IB. Sebab dia gabung. IC datang sini, IB datang sini. Bergabung jadi IE. So, IE sama dengan IC tambah IB. Satu. Untuk lihat amplifier arus. Yang kedua, dia nak gandaan. Kan, dia nak gandaan arus. Gandaan arus ialah IC bahagi dengan IB. Yang tu ialah IC bahagi IB. Sebab IB yang menyebabkan ada IE. Boleh? Yang ni pun boleh hafal. Ialah IC bahagi dengan IB. Gandaan arus. Okay, boleh? Habis. Settle satu. Kita 20 minit dah settle satu litar amplifier arus. Kita tengok contoh soalan. Kita tengok contoh soalan. Soalan jadi pilih awam. Okey, contoh soalan ni trial. Perintah percahaya sama juga. Minta maaf cikgu, boleh tak slow sikit? Saya lambat pick up, bagus. Tak apa. Boleh, nanti cikgu slowkan sikit. Oh, private. Okey, boleh. Oh, sorry. Ada perintah percahaya sama juga. Belum masuk perintah percahaya. Ni, yang ini ialah amplifier arus. Transistor ni dia ada dua function. Cikgu slow je ni. Ada masalah? Cikgu slow ni. Okey, kalau cikgu laju, bagi tahu. Okey, litar transistor ni dia ada dua function. Satu, litar amplifier arus. Amplifier arus. Satu, litar amplifier arus. Yang kedua, litar switch automatik. Perintah percahaya tu nanti switch automatik. Kejap lagi. Sekarang amplifier arus. Amplifier arus, litar dia yang separuh macam A. Okey, kita tengok yang A. A ni ialah litar amplifier arus. Tahulah litar amplifier arus. Sebab apa atas ni tak ada? Mula-mula nak check bateri dia. Oh, ada bateri, bagus. Atas ni tak ada, dah betul. So, check polarity dia. Okey, positif maksudnya arus mengalir sini. Betul? Sini arus mengalir sini. Betul? Kan, arus mengalir sini, dia boleh lalu ni. Sebab arus ni, anak panah ni. Kan, ni betul. So, litar ni betul. Litar ni ialah amplifier arus. Amplifier arus. Oh, mana ni tak nampak. Tengok tu kawan merah. Okey, litar kedua pula. Litar kedua dia positif sini, okey? Arus lalu sini. Arus lalu sini, oh naik. Anak panah dia pun ke atas juga, betul? Yang sini arus lalu sini bawah. Oh, anak panah dia ke atas juga, betul? So, litar ni betul. Litar ni betul, nama dia litar amplifier arus juga. Boleh? Okey, B. Okey, B tak ada bateri. Bila tak ada bateri, litar yang kedua. Tengok anak panah dulu. Arus pergi sini. Oh, litar sini, arus dia ke bawah. B ni salah. Tidak akan menyala elemental. Polarity dia dah salah. Tengok transistor. Anak panah dia ke mana? Anak panah dia tu kena ikut arus lah. Arus daripada mana? Arus daripada positif ke negatif. Arus ni kalau yang belum tahu, arus daripada positif ke negatif. So, positif ni tak boleh lalu sini ni. Sebab apa? Sini transistor dia terbalik. Ataupun transistor dia salah transistor. Ini transistor NPN. Tak boleh lalu. Sini positif. Betul? Arus lalu sini, arus lalu sini. Oh, boleh lalu. So, kita kata D pun betul. So, B yang salah. Boleh? Okey. Kita tengok satu lagi contoh. Contoh yang kedua. Boleh. Contoh yang kedua. Ni contoh. Yang ni yang cikgu cerita tadi, amplifier arus. Okey, tengok ya. Dia kata, ini soalan SPM ni 2017. Boleh kan? Okey, dia kata, menunjukkan satu litar digunakan untuk menguatkan arus. Betul? Amplifier arus. Okey, dia kata, nyatakan sama ada terdapat bacaan pada microammeter. Boleh zoom ya. Yang ni kalau cikgu rasa dekat website tu boleh zoom. Kalau tak boleh, cikgu rasa nampak. Okey, style cikgu tak sediakan PowerPoint awal. Kalau cikgu sediakan PowerPoint awal, awak akan tengok PowerPoint cikgu tu. Okey, so cikgu akan sediakan bahan lepas kelas dekat grup Telegram cikgu lah. Nanti host minta tolong tulis grup Telegram kat situ. Okey, kat situ cikgu akan sediakan bahan. Jadi awak dengar dulu. Kalau tidak nanti awak tak dengar cikgu cakap apa. Kan, awak duk baca nota je. Sekarang awak kena dengar.
dia kena pentingnya point power. Power point nanti. Point power tu penting. Okey, dia kata nyatakan sama ada terdapat bacaan pada microammeter dan milliammeter. Oh, sini kalau ini nampak ni microammeter. Ini microammeter, sini milliammeter. Okey, dia kata switch 1 S1 hidup, S2 mati. Okey, S1 hidup, S1 hidup, S2 mati macam ni. Okey, ada arus tak dekat milliammeter? Ada arus tak dekat milliammeter? Kat arus ni. Ada arus tak? Tak ada lah. Tadi kan? Tak ada. Sebab apa? Sebab transistor ni off. Bila transistor ni off, tak ada arus kat situ. Betul? Okey. Jadi, apa jadi pada microammeter? Microammeter tak ada bacaan. Microammeter tak ada bacaan. Milliammeter pun tak ada bacaan. Boleh? Tak ada bacaan. Kenapa tadi? Saya sudah sebut. Milliammeter ni walaupun arus mungkin bergerak, tapi transistor ni off. Boleh? Transistor off, maka arus tak mengalir. Dia jadi open circuit. Dia jadi litar buka macam. Okey. Yang kedua dia kata apa? Bila transistor tu boleh on? Bila ada arus IB, arus ini. Okey. Sekarang dia kata S1 mati. Okey. S1 mati. Dia buka S1. S1 mati. Boleh? S1 ni mati. Okey, S1 ni mati. Mati macam ni. S2 ni buka. S2 ni buka. S2 ni on. S2 on. So, arus ada tak dalam ni? Ada. Litar ni lengkap. So, microammeter ada bacaan. Milliammeter? Milliammeter tak ada lah sebab sini buka. Sini buka walaupun ada bateri, dia tak ada arus. Okey, so jawapan dia kalau S1 hidup, S2 mati. S1 hidup, S2 mati, dua-dua. Microammeter pun tak ada bacaan, milliammeter pun tak ada bacaan. Boleh? Okey. Kalau S1 mati, S2 hidup. S2 hidup, arus kat sini ada. IB ada, arus kat sini ada, transistor on. Tapi sini pula tak ada arus. So, microammeter ada bacaan, milliammeter tiada bacaan. Boleh? Okey. Seterusnya, contoh lain dia kata, ni cikgu terang nanti, ni dia kata, terangkan pembesaran menggunakan formula. Dia bagi IC bahagi IB. Okey, so ada ni. IC dia bagi, okey. Bacaan microammeter 10 microampere. Ni 10 bacaan dia, 10 micro. Dan milliammeter 1 milliammeter dia kata. 1 mili. So dia kata M. Dia pun bagi IC bahagi IB. Bagi IC 1M bahagi 10 micro. 1M 1 mili bahagi 10 micro. Bahagilah tekan kalkulator. Mudah. Kan kalkulator tu ada micro dengan mili ada dalam kalkulator kan. Perasan kan ada dalam kalkulator. Okey, yang kedua. Berapa arus pengeluar IE? Ingat lagi, IE ni apa? IE ni adalah sama dengan IC tambah IB. Easy. Betul? Okey, settle. Habis tentang itu. Sekarang, kita nak yang kedua pun. Yang kedua pun. Okey? Sebab nanti kalau tak boleh, boleh tanya. Boleh PM. Boleh PM. Boleh, apa tu cikgu kata? Boleh chat. Boleh chat. Kalau tak boleh cek. Okey. Yang kedua, macam mana satu lagi cara nak suruh transistor ni on? Macam mana satu lagi cara nak suruh transistor ni on? Sama, cikgu pun letak bulb sini, cikgu letak bulb sini, cikgu pun letak bateri sini. Betul? Boleh kan? Sebab sini arus mengalir sini, betul lah yang B ni ke bawah P. Transistor ni off. Betul? Transistor tu off. Cikgu tak faham yang tadi. Tak faham yang tadi. Sekejap lagi cikgu ulang. Sekejap lagi cikgu ulang ya. Tapi awak stop situ dulu. Awak hold. Cuba tengok yang ini dulu. Sekejap lagi cikgu ulang. Tak apa, tak faham. Tak faham tak apa. Jangan tak faham dan tak nak faham. Itu tak boleh. Kalau tak faham, nak faham boleh. Tak ada masalah. Sekejap lagi cikgu ulang. Okey. So, sama cikgu kata tadi. Transistor ni hanya akan on bila IB ni flow.
So, bila cara yang kedua, yang kita nak suruh ada IB. Satu tadi cikgu kata kita letak bateri, jadi ada IB. Bila ada IB, maka transistor ni boleh on. Ada IB, transistor yang boleh on. Oh, cikgu, saya tak faham yang anak panah. Okey, yang anak panah bagus. Okey, transistor ni ada dua jenis. Tak faham, kita terangkan terus. Bagi semua faham. Transistor ni ada dua jenis. Macam ni dia buat macam ni. Satu, dia anak panah dia ke bawah macam tu. Satu lagi anak panah dia ke atas macam tu. Yang anak panah ke bawah nama dia NPN. Anak panah ke atas ni nama dia PNP. Okey, anak panah ni ialah pengaliran arus. Boleh, pengaliran arus. Bila anak panah NPN ni pengaliran arus, dia tengok daripada atas ni ke bawah. Sebab anak panah dia ke bawah. So, arus mesti lalu sini. Bila arus lalu situ, bateri mesti positif duduk atas lah. Positif duduk atas lah cara dia. Barulah transistor ni boleh function. Belum on lagi tapi boleh function. Data ni betul. Kalau anak panah dia ke atas macam ni, maka arus dia mesti datang daripada bawah. Bila arus datang daripada bawah, bateri ni kena positif sini. Barulah boleh function. Boleh. Okey, so dalam kes cikgu ni, anak panah dia ke bawah. Maka arus mesti lalu dari sini, baru dia ke bawah. Boleh faham ke Nur Mazni? Anak panah. Bahagian anak panah. Anak panah tu nama transistor ni transistor NPN, ni transistor PNP. Boleh? Okey, dia rasa jelas dah tu. Boleh komen Mazni kalau faham boleh komen sikit. Okey, seterusnya tadi. Kita pun yang kedua, kita boleh juga tak nak letak bateri. Kalau letak bateri jadi boleh cikgu. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau letak bateri tadi jadi amplifier arus. Kita boleh juga buat letak dua perintang kat sini. Perintang kat sini satu, perintang kat sini satu. Sama yang awal tadi yang kita buat litar siri. Boleh? Okey, sama yang litar siri tadi kita boleh buat. Okey. Dengar betul-betul ni. Kalau kita letak dua perintang dekat situ, kita tak payah lagi letak bateri yang belah sini ni. Kenapa tak payah letak bateri? Sebab arus mesti datang daripada sini. Okey, dengar. Untuk pertama, transistor cikgu kata akan sentiasa off. Kecuali ada arus IB flow. Boleh? Ada IB flow, baru dia on. Kalau tak ada, tak on. Buat litar macam ni pun, dia akan off lagi ni. Off. Arus lalu sini. Bila off, arus lalu sini. Off ni maksudnya kalau dalam kes lain, dia jadi dua macam tu. Jadi terbuka macam tu. Boleh. So, bila transistor ni on, IB flow. IB flow, ada IB sini. Dengar betul-betul ni. Ada IB sini. Baru transistor tu on. Okey, macam mana nak suruh ada IB? Macam mana nak suruh ada IB? Bila ada IB sini, bila V dekat sini. Cikgu tak nak sebut dia VP, tapi cikgu tulis juga VP. Boleh V apa-apa, sebab cikgu tak nak rigid. Nanti awak kata, oh mesti VB. Tak, V yang belah sini ni, V yang kat bawah ni tinggi. Berbanding V ke atas. Contoh, cikgu letak nama dia V1. Boleh? V kat bawah ni tinggi. Boleh? So, IP flow ni bila? Bila VB ni tinggi. Bila VB tu tinggi, besar. Besar banding apa? Banding V1 lah. Ataupun ada certain besar. Sekarang ingat, IP transistor yang akan on bila ada IB. Satu. Kan ada IB. IB ni pula flow, dia macam bangau. Dia bersangkut-sangkut. Macam tu. Tapi tak adalah susah sangat. So, bila IB flow, bila ada VB ataupun VB ni tinggi. Tinggi berbanding V1 lah. Okey. Bila VB ni tinggi, tadi awal tak cakap. Bila VB tinggi, bila arc sini, kalau dah cikgu tulis RB ni tinggi. Kan cikgu kata tadi kan, awal tadi, ingat lagi. Dia kata, kalau arc dia besar, V dia akan jadi besar. Betul? Kalau arc dia kecil, V dia akan jadi kecil. So, kalau RB ni tinggi, maka RB tinggi, maka VB pun tinggi. So kalau VB tinggi, IB ni flow. IB ni flow. Boleh?
IB tu flow. Daripada sinilah kita buat switch automatik tu. Yang perintah pekercahaya yang siapa tanya tadi, perintah pekercahaya tu daripada sinilah. Tapi yang ini dulu awak kena faham. Lepas ni awak jangan hafal. Oh, duduk kat atas perintah, duduk kat atas malam nyala, duduk kat bawah siang nyala, macam tu susah. Bukan susah. Bolehlah untuk jawab paper 1. Tapi kalau dia tanya soalan berbelit sikit, perangkap awak lah sikit. Okey, tengok macam mana nak buat. Contoh, tengok pakai. Contoh dengan betul ya. Seronok juga ni. Oh, saya baru faham. Saya baru faham, cikgu. Okey. Alhamdulillah, baru faham. Okey, contoh. Kita buat contoh. Kan? Contoh. Cikgu padam sini ya. Contoh ya. Contoh, cikgu padam situ. Cikgu letak kat sini perintah pekercahaya. Kat sini ni, cikgu letak perintah pekercahaya. Cikgu letak PPC. Okey, sini cikgu letak perintah biasa, cikgu namakan dia R1. Okey, cikgu pun nak tengok dulu. Bila dia malam nyala ke siang nyala ke, tengok ya. Okey, cikgu nak tengok dulu, cikgu kata when malam. When malam. When siang dululah. When siang. Bila siang. Bahasa Inggeris. Bila siang, kan? Bila siang. Oh, perintah pekercahaya ni dia ada sifat dia. Dia, bahasa Inggeris kata light dependent resistor. Dia depend sangat dengan light. Dia bergantung sangat. Maksudnya, kalau light tinggi, dia akan jadi, rintangan dia akan jadi rendah. Sebab dia suka light. Kalau light rendah, rintangan dia akan jadi tinggi. Automatik tinggi. Itu sifat dia. Okey, so kita tengok. When siang. Bila siang, kita tengok light dia dulu. Light jadi macam mana? Guna dawat ni. Light jadi macam mana? Light tinggi sebab siang. Bila light tinggi, RPPC akan jadi rendah. Betul? RPPC ni akan jadi rendah. Boleh faham? Okey, bila RPPC akan jadi rendah, V dia ni, dia kata tadi kalau R dia rendah, V rendah lah. Kalau R tinggi, V tinggi. Awal tadi kita dah buat. So, kalau R dia rendah, maka kita boleh kata bila RPPC ni rendah, kita boleh sebut dulu RPPC akan lebih kecil daripada R1. Sebab dia jadi rendah. R1 berubah tak? R1 tak berubah. Mudah nak faham ya. Dua-dua lebih kurang sama lah, katalah sama. Bila RPPC rendah, so dia RPPC rendah. So dia rendah daripada R1. Kalau RPPC tinggi, dia tinggi daripada R1. R1 tak berubah. R1 tu memang permanent punya resistor. Okey, RPPC rendah. Tengok ya. Bila RPPC rendah, VB rendah. Kita dah tahu dah tadi VB tu rendah. Sebab R tu rendah. Kan? Okey, bila VB rendah, apa jadi pada VB rendah? IB flow tak? Tak. IB flow bila VB tinggi. So, IB tak flow. IB tak flow. Okey, kalau IB tak flow, transistor ni on tak? Tak on lah, transistor off. Transistor ni akan on bila IB flow ya. Bila transistor ni off, boleh lalu tak arus kat sini? Nyala tak bulb? Bulb off. Bulb off. Mudah. Kan? Boleh. Okey, dalam kes ni juga sama. Bila malam. When malam. Jadi nampak lagi ke sini? When malam. Cikgu tulis dekat skrin ni jadi tulisan buruk sikit lah. So cikgu tulis kat bawah, buruk juga. Macam tu. Kan? Okey. When malam. Bila malam, light apa jadi pada light? Light rendah. Bila light rendah, RPPC akan jadi tinggi. Boleh? Bila RPPC tinggi, RPPC ni akan lebih besar daripada R1. Bila RPPC lebih besar pada R1, VPPC ni, V kat bawah ni lebih besar daripada V1. Bila V besar daripada V1 apa? IB flow. IB ni flow kalau VB ni tinggi. IB flow. IB flow. Kalau IB flow, transistor on. Transistor on, bulb on.
So kalau litar ini malam je bab tu akan off. Boleh. Malam je ataupun tak malam lah, maksudnya light tu rendah. Kalau petang nak hujan light rendah, dia on juga. Dia on juga. Tu TMB sekarang tak pakai macam ni. Dulu lampu jalan dia buat macam ni, tapi asyik pukul 3 dah nak hujan dah on, rugi dia cakap. Dia rugi. Kan dia buat apa? Dia buat timer. 7 pagi on, 7 malam on. Kan kalau tidak nanti lampu jalan tiba-tiba ada pokok atas tu kan. Gelap dia. On dia. Kan on. Rugi TMB. Boleh kan? Ada ke orang TMB dalam? TMB pun hijab lah. Okey, boleh? Ada soalan? Ada soalan? Okey. So, kena tengok flow dia. Contoh. Kalau termistor, okey, bagus. Termistor. Bagus ni termistor tu dia. Sabar dia. Cikgu nak letak kalau perintah ni duduk atas ni. Perintah duduk atas ni. Cikgu perintah pekecahaya ni, cikgu letak duduk atas. Cikgu ada masa lagi kan? Baru cikgu 8. Sabar. Okay, boleh? Okey. Perintah pekecahaya cikgu letak sini. Sini. PPC. Ini anak panah ni. PPC. Sini cikgu letak perintah biasalah. Cikgu letak nama dia RB. Cikgu nak bagi awak keliru, cikgu letak nama dia RB. Sebab cikgu tak nak rigid dengan nama. Cikgu tak nak rigid dengan nama. Nanti kalau rigid dengan nama, awak duduk hafal dia. Mesti RB, mesti ID. Awak tahu mana-mana. Tak boleh. Kita tahu kat mana RB. Cikgu rujuk tadi tu kat mana RB. Dia padam sekejap. Boleh ke setakat? Sebelum cikgu jawab yang Mazni tanya kalau termistor. Boleh? Okey, so sekarang contoh. RPPC duduk atas. RPPC duduk atas. Nanti penting ini kalau dia suruh design, yang ni awak kena uji dulu lah. Okey, kalau contohnya when siang. Saya nak buat siang. Bila siang, RPPC, lihat siang, light tinggi, R rendah. So, RPPC kecil. RPPC kecil ni, kecil. So, kita boleh kata RB, start daripada bawah senang. RB lebih besar daripada RPPC. Sebab apa? Sebab ni kecil. Yang ni jadi kecil. Bawah jadi besar. Sama tadi kan, dia naik, dia turun. Satu yang akan bergerak. So, bila RB besar, apa jadi pada VB? VB besar daripada V1. Bila VB besar, apa jadi pada IB? VB besar je, IB flow. IB flow. Okey, Amirul Nazar boleh. Bagus. Bila IB flow, apa jadi pada transistor? Transistor on, baik. Kan, transistor on. IB ada ni transistor on. Bila transistor on, apa jadi pada bulb? Bulb on. So, bulb ni akan nyala bila siang. Boleh? Boleh juga. Kalau kat atas, bila siang dia nyala. Apa penting bulb nyala siang? Tak payah letak bulb. Apa? Letak kipas. Katalah letak kipas. Letak kipas kena letak kita panggil sebagai relay lah. Tapi tak apa. Kalau lah nak mudah, bagi letak kipas. Kipas. Letak kipas. Siang kipas nyala. Boleh? Malam, kalau buat malam, kipas off lah. Macam tu. Siang, bab nyala. Boleh juga. Siang, bab nyala. Contoh, nak buat dalam kilang kan. Contoh, nak buat dalam kilang. Siang je, bab nyala untuk orang kerja. Malam je, automatic bab tu off. Macam tu. Boleh? Boleh. Sekarang, bila awak tak hafal, sekarang awak punya keupayaan untuk tentukan bila awak nak on, bila awak nak off. Faham? Okay, faham ke? Komen sikit sementara cikgu padam, cikgu nak buat yang termistor. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Faham yang bagus, faham. Terima kasih Dawawi. Nomor ni faham. Faham. Okey, Amirul Nazam. Okey, bagus. Faham, bagus. Syukur Alhamdulillah. Nurul Ayun. Okey, seterusnya. Kalau yang pernah dengar, memang pernah dengar, pernah belajar ni. Kan? Kalau pernah dengar, dia jadi tambahan lah. Kalau belum pernah dengar, ni kali pertama dengar, untuk yang baru sama je. Okey. Sekarang cikgu nak letak termistor. Sama juga. Katalah cikgu letak buzzer. Biasa termistor dia letak buzzer sinilah. Letak buzzer. Ingat apa ni kita panggil? Anak panah ni ke bawah, NPN mesti arus dia daripada atas lah. Arus dia daripada atas.
Kan? Okey, lepas tu kita letak pembahagi voltan kat sini. Pembahagi voltan. Ini satu, kan? Satu lagi. Okey, sekarang kita nak guna termistor. Termistor ni dia sama lebih kurang dengan sifat light dependent resistor tadi, tapi yang ini dia depend kepada haba. Tadi depend pada cahaya, sama je. Ni depend pada haba. Ada haba panas, so kalau ada haba panas, kan, maka rintangan dia rendah. Kita balik juga macam tu sama. Kalau haba rendah, maka rintangan dia tinggi. Biasa kita tulis artilah rintangan termistor. Contoh, cikgu letak termistor cikgu kat sini. Termistor cikgu kat sini. Macam tu lambang termistor. So, RT cikgu tulis, RT. Boleh? Cikgu pun label saja, cikgu label sini sebagai VX. Sebab cikgu nak suruh awak ni faham, jangan hafal. VX yang sini cikgu letak V3. Sini cikgu letak R1. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok bila dia terbakar. When terbakar ada api. Dia api. Cantik cikgu kan. Okey, bila terbakar, maka haba tinggi termistor akan jadi rendah. Haba tinggi. Betul? Bila haba tinggi, termistor ni akan jadi rendah. So, termistor akan jadi kecil daripada R1. Termistor kecil daripada R1. Sebab apa? Termistor tu jadi rendah. Betul? Termistor tu jadi rendah. Cari mana termistor, lepas tu banding dengan yang atas. Yang atas dia ataupun banding yang satu lagi, R1. Termistor lebih kecil daripada R1. Bila termistor ni kecil, ambil yang V dia. Vx lebih kecil daripada V3. Ni cikgu tulis V3. Cikgu tak nak tulis lah. Tulisan tu kasih cantik, ya Allah. Tulisan buruk sangat ke? Aduh, terus cikgu dah marah lah. Tulisan cantik. Kira ajak lagi cikgu tulis cantik. Yang ni dah alang-alang buruk lah. Okey, so Vx lebih kecil daripada, okey, komen kata-kata tulisan cikgu cantik. Okey, Vx lebih kecil daripada V3 sebab bawah tu kecil. Kan? Bila Vx lebih kecil daripada V3, maka arus flow tak? IB tak flow lah. IB flow tadi bila V dia, V bawah ni tinggi. So, IB tak flow. IB tak mengalir. Bila IB tak mengalir, transistor on tak? Transistor off. Transistor off. Bila transistor off, buzzer bunyi tak? Buzzer tak bunyi. Buzzer off. Okay. Kalau letak ini, kita letak apa ni? Kita letak termistor dia kat bawah macam ni, terbakar buzzer tak bunyi. Kita nak ke? Terbakar buzzer tak bunyi. Nak? Tak nak kan? Kita nak terbakar buzzer bunyi betul? Okey. So apa kita kena buat? Letak kat atas lah. Kalau kita dah uji sekarang, kita senang letak kat atas. Okey, contoh. Padam kita nak letak kat atas. Faham? Jadi kita yang tentukan nak letak mana-mana ni, kita tentukan. Jangan bagi orang menentukan hidup kita. Betul? Kita yang tentukan sendiri. Boleh? Okey, cikgu buat. Ya, cikgu buat. Cikgu kata, okey, cikgu nak letak termistor kat sini. Termistor kat sini. Cikgu tulis R termistor. Sini cikgu tulis RB. Okey, cikgu pun buat. Okey, bila terbakar? When terbakar. Okey, buruk juga. Okey, tak apa. Cikgu, kalau guna mikrofon tu, cikgu, IB tu memang lalu dari bawah je ke? Bukan, harus IB bukan lalu daripada bawah. Dia lalu daripada sini. Okey, tapi dia ada kaitan dengan bawah. Dia macam ni sebenarnya. Ni cikgu bagi tahu rahsia. Arus datang daripada sini. Ini dengan betul. Tapi kalau tak faham yang ini, awak ingat yang ini ya. IB flow bila VB ni tinggi. Okey, macam ni. Arus ni, sifat dia akan pergi tempat yang rintangan rendah. Kalau rintangan tinggi, dia tak pergi. Kita pun sama. Kalau kita jangka trekking, dah ada jalan siap-siap, kita pergi situlah. Kita tak pergi jalan yang banyak semak ni. Sebab rintangan tinggi. Kita tak pergi. Kita pergi jalan yang rintangan rendah. Boleh? Itu logik dia. Okay. So, arus daripada sini sebenarnya. Arus daripada atas ni, follow cikgu ya. Arus daripada atas ni,
Okey, dia pun gerak sampai sini, dia tak boleh gerak sini. Dia tak boleh gerak sini, tak boleh. Sebab apa? Sebab sini off ni, awal ni. Okey, dia gerak sini. Bila dia gerak sini, sampai dekat ujung sini, sampai kat junction sini, kalau V ni tinggi sangat, kan kita kata RB ni tinggi, RB tinggi, VB ni tinggi. Kan? R tinggi, V tinggi lah. Dia pun tak nak turun bawah ni. Sebab apa? Sebab rintangan tinggi. Arus ni dia bijak. Dia tak nak pergi rintangan tinggi. Dia pergi jalan-jalan orang dah buat lah. Kan? So, itulah yang dia lalu sini tu. Tu jadi ada IB tu. Arus datang daripada sini juga. Daripada bawah ni tak ada arus. Mana dah ada ni arus. Arus ni daripada bateri ni. Bijak dia kan. Dia pergi, ni tengok kesel aku ni. Nampak kesel? Sini lah. Dia pergi sini, dia pergi sini kan. Dia pergi sini, terklik pula. Dia pergi bawah ni sampai sini, kalau RB ni tinggi sangat, VB ni tinggi, maka rintangan tinggi. Dia tak nak. Dia pun tu dia pergi transistor tu. Tu menyebabkan transistor tu on tu. Boleh macam mana? Cikgu, kalau yang guna mikrofon tu, guna amplifier arus tak? Mikrofon tu guna amplifier arus. Guna litar yang pertama tadi. Letak mikrofon. Dia besarkan suara. Tu kita panggil mikrofon tu. Mikrofon tu pembesar suara. Dia amplifier dah arus. Amplify dah arus. Okey, bagus. Jadi kalau sempat je sentuh mikrofon. Litar sama macam tadi. Letak mikrofon je lah. Tempat depan bateri tu letak mikrofon. Jadi tu. Yang ini tak boleh letak mikrofon ni, switch automatik. Okey, ni bila bakar, tengok ya, sekali lagi cikgu buat. Bila bakar haba tinggi. Haba tu cantik tu saja. Haba tinggi, maka R termistor akan jadi rendah. Boleh? R termistor akan jadi rendah. Okey, sekarang barulah kita banding. Buat ni dulu baru kita banding. Oh, R termistor rendah, RB ni tinggi lah. So kita kata RB lebih besar daripada R termistor. Bila RB besar, VB besar daripada V3. Bila V3, VX lah dalam kes ni VX. VX besar daripada V3. Bila VL besar daripada V3, apa jadi? IB flow. IB flow. Boleh? V sini besar je, V sini besar je, IB flow. Bila IB flow, transistor on. Bila transistor on, buzzer on. Transistor ni on, ada arus turun daripada bawah ni. Buzzer ni on. So, bila terbakar, buzzer ni on. Itu jadi switch automatik. Cikgu, boleh? Itu jadi switch automatik. Kejap, cikgu jawab ni. Cikgu, kenapa kalau letak termistor LDR dekat bawah, R dia rendah? LDR. No, termistor dengan LDR dekat bawah, R dia rendah. Awak baru masuk, Sabrina. Kalau tak nama masuk tak apa. Jadi mungkin cikgu kata host ni dia buat record. Nanti tengok sekali lagi cikgu cakap. Okey. Pengguna kebakaran dulu orang buat kan. Sekarang orang buat, orang tak buat dah. Kenapa orang tak buat pengguna kebakaran? Okey. Boleh? Okey, so tadi buzzer dia akan on lah. Okey, sekarang. Dulu orang buat benda ni penggera kebakaran. Sekarang kenapa tak buat? Ada siapa tahu? Nanti dia tanya dalam soalan, kenapa tak guna ni untuk penggera kebakaran? Kenapa? Sebab kita sambung ya, okey. Sebab kalau kes ini susah sikit, dia terbakar dulu, dah panas, baru bunyi. Tak boleh macam tu. Terbakar dulu, baru bunyi. Dia nak panas dulu. Termistor ni haba cukup, barulah rintangan dia akan jadi rendah. Jadi nak terbakar dulu, susah. Bukan susah. Kita panggil tak susah, cuma kita panggil apa tu? Tak efektif lah. So kita guna apa sekarang? Kita dah guna smoke detector kan? Smoke detector. Dah smoke je, ada asap je, terus kita trigger alarm lah. Kan? Itu smoke detector tu guna radioaktif. Itu guna radioaktif. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Boleh kan? Soalan siap ni? Okey. Kalau tak ada soalan,
Boleh. Okey, tadi cikgu nak ulang yang ada seorang tanya tadi. Okey cikgu. Okey, bagus. Keep secret. Okey, soalan tadi Sabrina ke siapa tadi? Dia tanya, Sabrina. Okey, dia tanya perintang termistor dengan LDR tu. Kalau letak kat bawah dia akan jadi tinggi. Tak. Dia LDR atau termistor, tak apa boleh tanya ya. Dia akan berubah rintangan dia berdasarkan kalau LDR berdasarkan cahaya. Cahaya banyak, rintangan dia rendah. Cahaya sikit, rintangan dia tinggi. Kalau termistor berdasarkan haba. Haba banyak, rintangan dia rendah. Haba sikit, rintangan dia tinggi. Macam tu. So, kedudukan ke atas dekat bawah tu menyebabkan dia ni pembahagi voltan. Dia banding antara dua. Boleh dia letak atas, letak bawah. Tapi efek dia berbeza. Kalau letak bawah, kan? Kalau letak bawah, tengok dia tu bila panas ke, bila sejuk. Kan? Ataupun letak atas bila panas ke, bila sejuk. Okey, yang contoh sekali lagi. Saya buat contoh sekali lagi. Yang dah faham cukup alhamdulillah, boleh dengar je sekali lagi pun kan. Tak ada masalah, kita tolong kawan kita. Yang dengar betul-betul ya. Yang belum faham dengar betul-betul, cikgu buat sekali lagi. Cikgu guna PPC. Sebab nanti kalau dia guna benda lain, contoh dia guna perintang lain, tiba-tiba perintang tu awak tak pernah belajar. Sama juga kes dia akan jadi macam ni juga. Contoh dia kata perintang pengesan pergerakan dia kata. Tapi dia bagi kita sebut dia bagi syarat lah. Ada pergerakan, dia rintangan rendah. Tak ada pergerakan, dia rintangan tinggi. Letak kat mana? Boleh design. Jangan duduk rigid dengan PPC dengan termistor je. Kita belajar dalam kelas PPC termistor. Nanti dia ubah jadi perintah lain. Tapi dia bagi syarat. Kalau kita faham ini, kita boleh buat lah. Boleh? Okey. So sekarang, ada ke kawan yang tadi boleh ini kalau boleh tolong cikgu letak dalam grup tu, suruh dia masuk kejap. Kalau yang dah terkeluar tadi, cikgu ada lagi cikgu sambung lagi. Okey, dengar betul-betul ya. Yang baru dengar betul-betul, yang lama pun boleh dengar. Okey, contoh cikgu letak RPPC kat bawah. Sekali lagi, cikgu letak RPPC ni kat bawah. RPPC dia ada macam tu. PPC. Cikgu letak kat bawah. Kat atas perintah biasa, dia hantar dua. Satu, kalau perintah PPC kat bawah atas, kat bawah perintah biasa. Dia tak boleh dua-dua PPC, dua-dua berubah tak boleh lah. Dia satu je berubah. Okey. So, kalau ni perintah ni cahaya ya. PPC ya. Cikgu buat PPC. Ini cahaya. Cahaya. Okey, dengar. Kalau bila malam, cikgu tulis malam terus. When malam. When malam. Ni apa ni? Ni bulan dengan bintang. Bulan dengan bintang. When malam. Tengok ya. When malam, bila malam, cahaya dia rendah ni. Nampak? Cahaya dia rendah. Okey, so cikgu tulis sini. Cahaya rendah. Bila cahaya rendah, RPPC akan jadi tinggi. Tu RPPC tu berubah kat situ. Bukan sebab dia berubah atas bawah. Okey. So sekarang bila RPPC tinggi, dia duduk kat bawah. Cikgu nak tanya. Kejap. Nanti cikgu jawab. Cikgu nak tanya untuk essay paper tu, boleh ke kalau kita guna simbol dia? Dia tak power apa ni. Contohnya rajah 1 lebih besar daripada rajah 2. Boleh. Guna simbol matematik. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, boleh. Guna simbol anak panah, tak boleh. Simbol anak panah tu bukan simbol matematik. Itu untuk kita faham boleh lah. Tapi itu bukan jawapan. Tak boleh jawapan. Itu cikgu jawab ni. Okey, so sambung ini. Bila cahaya rendah, RPPC tinggi. So awak pun carilah RPPC kat mana? Dia kat bawah sini. RPPC tinggi. So cikgu boleh kata RPPC sebab dia tinggi dia akan lebih besar daripada, kalau sini R1 lah, daripada R1. Kalau sini RX, daripada RX lah. Besar daripada atas. Kenapa dia besar? Sebab cahaya rendah tadi. Kan? Sebab cahaya rendah. RPPC jadi besar. Jadi RPPC besar daripada R1. Bila RPPC bawah ni besar daripada R1, tengok V dia. Awal cikgu sebut, bila R tinggi, V dia akan tinggi. So, V kat bawah ni VX. Kalau VP, biasa orang guna VP, tak apalah VX. Sebab dia bagi VX. VX ni lebih besar daripada V3. Mana V3 ni? Kita ambil nama ni. Kalau ditulis V1, sini V1 lah.
Jangan rigid, mesti besar daripada V1 tak. Mesti besar daripada yang atas. Boleh. Bila Vx besar, cikgu kata, oh bila V yang kat bawah ni besar, maka IB fluid. IB fluid. Ni syarat. IB ni, transistor ni akan on bila IB fluid. Tu syarat dia. Tu kena ingat. Bila IB fluid ni, bila VB tu besar. Ataupun V kat bawah tu besar. Boleh. Okey, bila IB fluid, maka transistor on. Transistor on. Bila transistor on, bulb akan on. Kalau letak bulb, bulb on. Dalam kes ni letak buzzer, buzzer on. Boleh? Malam je buzzer on. Bising jiran. Boleh letak apa-apa kat sini. Suka hati awak lah. Nak letak aircon boleh. Nak letak lampu boleh. Macam tu lah. Letak apa-apa. Apa-apa boleh. Boleh. So dalam kes ini, bila malam je, bila malam, litai ini, bila malam, lampu kat sini akan jadi nyala. Siang, lampu padam. Ya, kalau kita dah tahu satu malam nyala, siang confirm padam. Dia confirm padam. Dia terbalik waktu je. Boleh? Okey. Okey, soalan lagi ada. Cikgu, kalau P2, paper 2 ni, saya guna VB, boleh ke? Atau kena tulis voltan tampak? VB boleh. VB boleh. Pastikan dalam gambar tu ditulis VB lah. Dia tulis VB lah. Ataupun voltan tampak. Kalau untuk jawab essay yang payah-payah, awak label lah itu VB. Boleh juga awak label itu VB. Kan awak label VB, lepas tu awak terangkan VB. Awak terangkan dalam penerangan awak tulis VB boleh. Okey, kalau dia boleh catat sikit. Kalau dia tu memang terma khusus. Contohnya VB ni memang orang tahu dah. VB ni memang voltan tapak. Kan? Boleh guna. Ataupun IB boleh guna terus. Boleh. Tapi kalau VX macam ni, kena ada dalam soalan lah VX. Baru boleh guna VX. Kalau tidak, kita tak tahu mana. Awak terang VX ni yang mana, tak tahu. Boleh. Kalau V3 ni, memang V3 ni nama baru. Tak tahu mana-mana. Kena ada dalam soalan lah V3. Oh, so dia tengok keadaan terang atau gelap. Oh, betul. Sabrina betul. Kalau PPC tengok keadaan terang atau gelap, kedudukan PPC tu atas bawah mempengaruhi bila dia nak nyala. Boleh? Okey, sekali lagi je sebut. Dengar Sabrina. Dia tengok keadaan terang gelap. Itu menyebabkan perubahan RPPC. Tapi kedudukan RPPC tu atas ke bawah tu menyebabkan boleh tahu bila dia nak nyala. Contoh, kalau RPPC duduk bawah macam cikgu buat sekarang ni, RPPC duduk bawah, malam dia nyala. Siang dia padam. Kalau cikgu tukar, tadi cikgu dah buat, tukar, PPC ni duduk atas, siang pula dia nyala. Malam dia padam. Macam tu. Kedudukan dia, nak tahu bila dia akan nyala. Dia sendiri tu rintangan dia tinggi ke rendah berdasarkan depend kepada dia punya cahaya untuk PPC lah. Termistor berkenaan dengan apa. Boleh? Jangan harap jelas. Kita nak bagi jelas ni. Kalau tak faham, tanya. Kalau tak faham, tanya. Okey, sebelum sambil-sambil tu, faham cikgu? Okey, bagus. Sabrina, bagus. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu cikgu nak ni juga, kelas cikgu ni cikgu ada 4 jenis kelas. Nanti host minta tolong tulis. Kelas cikgu, kalau kelas yang macam ni cikgu panggil classroom. Classroom ni cikgu akan cerita tentang konten. Bagi faham satu-satu konten tu, faham. Jangan terlalu hafal. Bila terlalu hafal, sekejap lagi soalan dia cepat. Dia mungkin tanya macam-macam. Yang kedua, kelas cikgu ialah tutorial. Tutorial ni berkaitan dengan jawab soalan. Cikgu akan buat kelas. Kalau dia dalam grup dia tulis tutorial, itu kelas jawab soalan. Kita jawab soalan, cikgu akan bagi cara kerja untuk jawab soalan tu lah. Mungkin paper 1, mungkin paper 2. Yang ketiga, cikgu buat seminar. Seminar ni ialah untuk teknik untuk jawab soalan. Seminar tu teknik untuk jawab soalan. Itu tak ada konten. Itu teknik untuk jawab. Boleh? Semua ni percuma. Semua ni percuma. Boleh Satu lagi private. Private pun ada juga. Nanti yang ini. Okey, sambung. Ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita pergi pada soalan. Kita nak tengok soalan ni macam mana. Soalan ni macam mana. Satu lagi soalan ya. Okey, ini soalan tadi. Soalan seterusnya. Okey, contoh. Ini soalan SPM 2019. Baru lepas dia kata. Okey, jap. Boleh tak cikgu ulang balik macam mana arus mengalir
Okey, Husna, arus mengalir daripada mana? Jadi cikgu ulang. Awak tulis tu. Arus mengalir daripada mana yang awak tahu? Boleh. Okey. Okey, siapa tu boleh mute dulu? Okey, kejap ya. Okey, contoh. Dia kata menunjukkan 1 liter pengesan kebakaran. Oh, liter pengesan kebakaran. Mesti ada kaitan dengan termistor. Dia tak nak cerah gelap ni pengesan kebakaran. So dia tanya, apakah peranti elektronik P? Oh, peranti elektronik P. Macam ni. Apa? Mestilah termistor. Kan? Okey, nombor 14. Termistor. Jawapan dia A lah. Kan? Okey, hati-hati. Boleh start kat situ juga. Dari bateri ke PPC tadi. Oh, daripada bateri ke PPC. Okey, jari dia ulang. Bagus, Husna. Jadi kadang-kadang yang tanya soalan ni bagus juga kan. Dia bukan kadang-kadang dia tahu je tapi dia nak suruh kawan-kawan juga tahu, dia pun tanya soalan. Boleh cikgu ulang je. Okey, dia ni. Hati-hati kalau dia letak satu lagi jawapan dia adalah perintah. Perintah biasa. Jadi dalam kes ni, semua ni tak ada perintah biasa ni. Mudah lah. Kalau ada perintah biasa, dia kemungkinan P dengan kat bawah ni ada salah satunya adalah perintah biasa. Salah satunya confirm dia start. Kalau salah satunya confirm termistor. Dalam kes tu tak ada perintah biasa, so termistor lah. Boleh. Kalau dia ada satu lagi perintah biasa, awak kena kenal pasti betul-betul. Dia ni bila terbakar baru dia bunyi. Alam tu bunyi bila terbakar. So, tadi kita buat satu-satu lah. Kan? Bila ada apa kita panggil? Ada, ya Allah. Ada apa? Baru rintangan dia jadi rendah. So, tengok macam mana. Boleh? Terangkan pasal mikrofon. Okey, tulisannya terangkan pasal mikrofon juga cikgu tu. Cikgu yang amplifier tu. Okey, boleh? Boleh. Satu terangkan pasal arus, satu lagi terangkan pasal mikrofon ya. Okey, bagus. Okey, seterusnya. So, settle lah. Ini jawapan dia ialah termistor. Okey, ini soalan 2018. Okey, dia kata menunjukkan suatu liter transistor yang digunakan untuk menghidupkan mentol. Okey, nak hidupkan mentol. Nak hidupkan mentol, letak L di kat bawah. Keadaan manakah yang akan menghidupkan mentol tersebut? Macam mana nak hidupkan mentol? Okey, sekali lagi dulu. Tunggu tengok. Bila nak hidupkan mentol ni mesti ada transistor ni on. Bila transistor ni on, mesti IB ni flow. Itu penting. Bila IB flow, mesti VB ni tinggi. VB ni tinggi. So, VB, resistant. Okey, resistant. Perintah A. VB ni tinggi, mesti arc sini tinggi. So, arc PPC ni mesti tinggi. Kan, baru mentol ni nyala. Kali kita ulang. Mentol ni nyala kalau transistor ni on. Kan? Kalau transistor ni on, nak suruh transistor ni on, mesti harus ada ni. IB flow. IB ni pula nak suruh flow, mesti VB ni tinggi. VB tu tinggi. Bila VB tinggi, baru ada arus flow. Bila VB ni nak tinggi, bila arc sini tinggi. Jadi, bila arc sini tinggi. So, arc PPC, resistance PPC tinggi. So, bila arc PPC tinggi, arc atas ni rendah. Takkan dua-dua nak tinggi. Betul? Takkan dua-dua nak tinggi kan? Kan? Easy. Okey, sebelum cikgu pergi jawab satu lagi soalan, cikgu terangkan sikit soalan apa tadi? Soalan yang pertama tadi, pengaliran arus. Boleh terang je. Cikgu ada 10 minit. Boleh, ada tanya tu, cikgu 10 minit. Cikgu tak buat lama, jawab boring. Boleh ke? Kalau boleh, cakap tulis boring. Nanti semua tulis boring. Boleh. Okey. Apa tadi? Pengaliran arus. Okey. Apa ni? Transistor ni dia ada dua macam. Dia kata dia tanya dari bateri ke PPC. Oh, dari bateri ke PPC. Okey. Oh, dari bateri ke PPC. Okey. Oh, bukan ni. Dari bateri ke PPC.
Ni lah. Kan. Okey. Okey. Macam ni sebenarnya. Bateri ni, buruk sangat. Buruk sangat ni. Kita tak tahu. Arus mengalir. Kita guna arus gawai hijau. Sekarang arus ni mengalir daripada bateri. Arus ni mengalir daripada bateri. Sekarang bila dia mengalir ke sini, follow dia, dia tak boleh turun ke bawah ni asalnya. Sebab apa tak boleh turun ke bawah? Sebab ni off. Transistor ni always off. Balik. So dia pergi mana? Dia pergi sini lah. Bila dia pergi sini, okay, dia pergi sini dia lalu lah. Okey, sampai sini, dia ada junction nak turun bawah, nak pergi IB. Kalau nak pergi kanan ni dia akan jadi IB. Kalau dia turun bawah, dia ambil keputusan untuk turun bawah, maka dia tak pergilah IB ni. IB tak ada lah. Boleh? Okey. So, apa dia buat? Sampai sini, dia pun tengok rintangan. Kalau rintangan PPC ni tinggi, VB ni kita sebut akan jadi tinggi lah. Okey, rintangan tinggi, PPC ni rintangan tinggi, dia tak nak pergi. Macam tu. Bagi logik dulu. Logik ni penting juga untuk awak faham. Macam mana nak beza transistor untuk LDR dengan perintang penghabut. Transistor dia sama. Fikri, transistor sama. Transistor ni sama, jadi ada NP. Boleh? Nita ni sama je. Cuma beza dia nak letak mana PPC, nak letak mana LDR, nak letak mana PPC ataupun nak letak mana transistor. Tu je beza. Transistor sama. Transistor tak berubah. Maksud saya nak letak RPPC. Maksud saya, okey, macam mana nak beza? Nak letak RPPC. Tengok aim dia. Aim dia tu nak nyala bila. Awak jangan ingat semua nak nyala malam. Ada juga orang nak nyala siang. Sama juga. Jangan ingat semua yang panas dia nak on. Ada benda panas nak off. Kalau penggera kebakaran memanglah panas nak on. Kan nak on penggera lah. Ada juga panas nak off. Contoh lampu lah. Kita bila panas dia kita nak suruh lampu tu off. Kita boleh guna juga transistor ni. Jadi cara kita susun dia nak letak kat mana tu. Transistor sama. Nak letak atas ke bawah. Macam mana kita nak tahu? Buat macam cikgu buat tadi lah. Macam mana, maksud saya nak letak RPPC tu nak letak atas ke bawah ke? Fikri. Nak letak atas ke bawah, tengok keadaan apa aim awak. Tengok soalan dia nak suruh nyala bila contoh. Nak suruh nyala bila? Suruh nyala malam. Letak bawah. Jadi kita buat tadi, dia akan jadi nyala malam. Macam sekarang ni cikgu buat ni, dia akan jadi nyala malam. Boleh? Okey, tak apa, boleh tanya lagi. Tanya tak menunjukkan awak ni tak tahu. Mungkin awak ada confuse sikit. Jadi, bagi saya tahu. Jangan malu tanya ni. Okey, sekali lagi cikgu buat yang ni, yang siapa tadi tanya pengaliran arus. So, bila arus mengalir sini, sampai sini, rintangan tinggi sangat. So, IB dia pergi kanan. Bila IB pergi kanan, transistor ni on, nyala. Kalau RPPC ni rendah, dia turun bawah, tak ada IB dia tak nyala. Boleh? Okey. Maksud saya, okey, nyala siang letak RPPC atas kan cikgu? Nyala siang, okey, letak RPPC atas. Nyala siang. Sebab RPPC bawah ni nyala malam. Awak kalau secara depan dengan cikgu, awak tanya, okey, letak RPPC atas, siang tu malam nyala. Cikgu tak boleh jawab. Sebab cikgu tak hafal, letak mana-mana. Cikgu akan buat macam ni. Cikgu tak suka hafal tu. Cikgu buat macam ni. So, cikgu akan tahu, letak bawah, apa jadi. So, nyala ke tak nyala. Letak atas, apa jadi. So, nyala ke tak nyala. Macam tu. Kalau awak hafal, nanti awak tak boleh terang macam ni. Tu. Kalau ada soalan essay, problem. Yang kedua, kalau dia ubah, bukan pakai RPPC ataupun dia ubah aim. Dia nak suruh siang buzzer bunyi. Awak dah pening lah. Tadi RPPC ni pasal lampu tak lampu. Ini siang buzzer bunyi. Boleh je nanti letak buzzer tempat lampu tu. Boleh, konsep dia. Kita nak faham konsep dia. Boleh? Boleh, Fikri. Betul. Nyala siang, letak RPPC kat. Okey, satu lagi kita jawab soalan. Boleh? Ada soalan lagi boleh tanya. Sambil tu cikgu jawab soalan. Okey ya. So, yang ini B jawapan dia. Beres cikgu. Okey, bagus.
Beres bagus. Kalau tak faham boleh tanya lagi. Dia pun tak kata bila tak faham tak boleh tanya, bila ni tak boleh tanya, boleh tanya lagi. Tak faham dia tanya. Okey, so kita pergi seterusnya. Seterusnya satu lagi soalan ya. Okey, dia kata soalan 2017. Menunjukkan satu transistor digunakan sebagai penguat arus. Oh, transistor penguat arus. Oh, penguat arus. Tapi dia tak apalah. Yang manakah mewakili X? Boleh letak mikrofon ni. Mikrofon kena letak D lah. Kalau ada mikrofon, dia akan letak kapasitor. Sebab kapasitor ni dia sebagai filter, penapis. Dia menghalang arus terus mengalir. Tak nak ada noise lah nanti. Tak nak ada daripada bateri. So daripada yang kita cakap ni harus ulang alik. Kalau mikrofon je mesti dia letak kapasitor. Yang ini tak ingat pun apa je. Kalau tak ada mikrofon je ada kapasitor. SPM baru ni, contoh SPM baru ni, SPM 2018, dia tanya nak letak apa sini. Dia nak tanya. So kalau kita dah familiar dengan letak ni, kita dah tahu lah, ni letak apa awak rasa. Ni confirm letak bateri tak? Ini letak apa? Sini letak output dia lah. Kalau ada bug letak bug. Kalau ada siren letak siren sini. Sini letak apa? Restart kan nak betulkan arus. Sini letak apa? Letak PPC ataupun thermistor. Sini dua ni. PPC satu, perintah biasa satu. Tengok apa komponen yang dia bagi untuk penggera kebakaran. Untuk penggera kebakaran. Oh, ada dapat idea lah. Macam okey, kali lagi saya ulang. So, ada transistor ada dua jenis, NPN, PN. Boleh. Yang kedua, ni dua lah yang tadi satu. Yang kedua ialah lita. Transistor ni dia guna untuk dua benda. Satu, penguat arus, amplifier arus. Yang kedua, switch automatik. Boleh? Okey. Cara yang kita kena tahu, transistor ni always off kecuali ada arus tapak. Yang sesuai lah, tapi kecuali ada arus tapak. Itu dulu pun okey. Bila ada arus tapak, baru transistor ni off. Satu cara untuk ada arus tapak, letak bateri dekat tapak tu. Kita panggil ni sebagai amplifier arus lita tu. Lita tu atas tu tak ada. Amplifier arus atas ni tak ada. Sebab dia dah ada bateri. Kalau lita switch automatik, kena ada atas ni sebab tak ada bateri. Contoh dia bagi satu lita yang tak ada bateri. Katalah bateri sini lah contoh. Baik awak tanya. Itu lihat sini. Ni kat sini. Ya, satu jelas. Contoh dia bagi arus, dia bagi ni, okey lah. Awak dah nak makan ke? Dah makan belum? Ni. Ini sampai bila-bila tak nyala. Sebab apa? Arus IB ni tak ada. Macam mana arus IB ni nak ada? Sebab sini dah tak boleh lalu. Kan? Sini always off. Kalau ada arus IB. Kalau lita ni dah awak tahu dah salah. Kan? Lita ni kalau satu je bateri, mesti ada kat atas ni. Baru arus boleh mengalir. Kalau lita ni nak pakai, mesti ada satu lagi bateri. Okay, so satu IB mengalir kalau letak bateri kat atas. Yang kedua, harus mengalir melalui pembahagian voltan. Ada dua perintah. Boleh. Cikgu, macam mana nak tahu switch automatik atau amplifier? Tengok lita dia. Kalau ada bateri kat sini, switch amplifier. Kalau tak ada bateri dan ada dua perintah, switch automatik. Macam ni. Amplifier arus mesti ada bateri dan atas ni tak ada. Atas ni tak ada, ini ialah amplifier. Boleh. Macam mana nak tingkatkan IB? Dia ada restart sini, tingkatkan IB, besarkan, itulah. Okey, boleh. Okey, so yang ketiga ialah bila switch automatik. Amplifier arus mudah je lah. Di dua perkara kena tahu. IE sama dengan IP plus IC. Yang bawah tu kan, kita buat logik pun tadi. Logik pun kita dah tahu dah. Okey. Yang tiga tadi. Bila lita switch automatik, kedudukan PPC tu. Tiga benda orang tahu. Satu, transistor ni always off. Yang kedua, dia on bila IB flow. IB ni akan flow bila VB tinggi. Bila V kat bawah tu tinggi.
VB ni tinggi bila RB tu tinggi. R kat bawah tu tinggi. Ini V dengan R ni tahu bila? Awal tadi. Minit ketiga tadi cikgu dah cerita tentang pembahagian form. Okey, sampai situ dulu kelas malam ni. Cikgu rasa cikgu harap ada manfaat. Maksudnya awak boleh faham dulu. Sebab cikgu risau awak terlalu banyak menghafal PPC duduk atas yang nyala, PPC duduk bawah malam nyala. Kan? Termistor duduk atas bawah, terbakar menyala, terbakar tak menyala sebagainya. Cikgu risau takut pertama dia ubah soalan tu ataupun dia tanya tentang macam mana prinsip kerja. Boleh? Okey. So, sampai situ dulu. Cikgu harap faham. Oh, terima kasih cikgu baru faham. Okey, alhamdulillah. Kalau faham, alhamdulillah. Boleh terus masuk dalam kelas-kelas cikgu lepas ni. Sampai kita jumpa lagi. Boleh? Sampai kita jumpa lagi, boleh terus follow cikgu dekat Telegram. Nanti cikgu letak cara-cara untuk jawab beberapa soalan. Dan stay tune kat situ juga, cikgu akan update kelas-kelas cikgu. Cikgu ada kelas classroom dengan tutorial, dengan teknik untuk jawab soalan. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.